Siapakah Imam Syafi'i? Nama beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestin pada bulan Rejab 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan wafat pada 204 Hijrah bersamaan 829 Masihi. Imam Syafi'i merupakan ulama fiqh terkenal dan pengasas kepada mazhab Syafi'i. Antara pendidikan beliau ialah pada umur 9 tahun, beliau hafaz Al-Quran 30 juzuk. Pada umur 15 tahun pula menjadi seorang guru ilmu hadis dan mufti Masjidil Haram, Mekah. Pada umur 19 pula, beliau menghafal hadis-hadis Rasulullah dalam kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Pada umur 20 tahun, beliau berguru dengan Imam Malik di Madinah. Setelah itu, beliau ke Iraq, Parsi dan akhirnya kembali ke Madinah. Antara karya Imam Syafi'i ialah Al-Risalah dan Al-Um. Untuk bahagian tokoh ijtihadi, kami telah memilih dua ayat Al-Quran, iaitu dua petikan ayat daripada surah An-Nisa berkenaan dalil pandangan Islam mengenai ibadah salat. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. Dan ayat kedua adalah ayat yang ke-103. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. Berdasarkan tafsir dan tadabbur daripada surah An-Nisa ayat 101 yang bermaksud, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosongkan salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Seterusnya iaitu surah An-Nisa ayat 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh salat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya asas orang-orang yang beriman. Daripada kisah Imam Syafi'i, sebagai seorang mahasiswa, kita boleh mengambil pengajaran daripada kisah beliau, iaitu beliau seorang yang rajin dan dalam menuntut ilmu. Beliau telah menunjukkan kesungguhan dan minat yang tinggi dalam menuntut ilmu pengetahuan sejak kecil lagi. Oleh itu, kita sebagai seorang mahasiswa boleh mengambil pengajaran daripada kisah ini, iaitu kita perlu menunjukkan minat dan sungguh dalam apa jua bidang yang kita telah ceburi. Dengan minat yang tinggi, ilmu akan lebih mudah untuk kita dalami. Selain itu, Imam Syafi'i juga mempunyai sifat yang tawaduk, iaitu rendah diri. Apabila kita telah mahir dalam suatu bidang, janganlah kita memerendahkan orang dan mencaci maki orang. Tapi sebaliknya, kita perlulah membantu rakan-rakan kita yang agak lemah dalam suatu pelajaran tersebut agar kita dapat berjaya sama-sama dan dapat memanfaatkan lagi ilmu yang telah kita ceburi. Amalan yang boleh diamalkan berdasarkan surah An-Nisa ayat 101, yang mana kita boleh melakukan solat qasar atau memendekkan waktu solat fardu bagi mereka yang bermusafir. Seterusnya, bagi ayat surah An-Nisa ayat 103 ialah amalan yang boleh diamalkan berdasarkan ayat tersebut ialah zikir, iaitu tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir. Hal ini kerana kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah sama ada berdiri, duduk ataupun baring. Seterusnya, untuk tokoh Qurani, kami telah mengangkat salah seorang tokoh Islam yang amat masyhur, iaitu Dr. Wahbah Zuhaili sebagai tokoh Qurani. Biodata ringkas mengenai beliau, nama sebenar beliau adalah Wahbah Mustafa Zuhaili dan beliau juga turut diberi gelaran sebagai Abu Ubaidah. Beliau dilahirkan pada tahun 1315 Hijrah bersamaan dengan 6 Mac 1932 Masihi. Dan beliau dilahirkan di perkampungan Dir Atiyah, iaitu di daerah Qalmun, Damsyik di Syria. Seterusnya, sejarah pendidikan Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau telah menerima pendidikan di peringkat menengah di Kolej Syariah di UM Damsyik selama 6 tahun. Kemudian setelah itu, beliau telah berhijrah ke Mesir untuk melanjutkan pelajaran di peringkat kuliah. Dan sepanjang beliau di sana, beliau telah memperolehi beberapa kelulusan ijazah dalam beberapa bidang, iaitu antaranya adalah ijazah
dalam kuliah syariah Universiti Al-Azhar, dan beliau juga turut mendapat tempat pertama dari keseluruhan pelajar, dan beliau juga memperolehi ijazah dalam takhasus pendidikan dari kuliah Bahasa Arab Universiti Al-Azhar, dan beliau juga telah memperolehi ijazah dari kuliah Undang-Undang Universiti Ain Syam. Dan sepanjang hayat Dr. Wahab Zuhaili, beliau pernah menjabat beberapa jawatan, antaranya pensyarah di kuliah syariah Universiti Damsyik dan juga pensyarah pelawak di Universiti Emirat Arab Bersatu. Dr. Wahab Zuhaili telah banyak memberi semangat kepada masyarakat Islam, terutama melalui karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau. Dan antara karya-karya agung yang pernah beliau hasilkan adalah Athar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami Dirasah Muqaddim, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatun, dan juga Usul Al-Fiqh Al-Islami. Dua ayat Quran yang boleh berkait dengan tokoh Quran ini ialah yang pertama daripada surah Asy-Syam, iaitu ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surahul Azim. Yang kedua ialah daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat ayat 13 bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih berketurunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Untuk surah Asy-Syams ayat 7 dan 8, maksud ayat 7 ialah dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Untuk ayat 8, serta Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Antara manfaat kehidupan sebagai mahasiswa yang boleh diperoleh daripada tokoh Quranik iaitu Wahab Az-Zuhri ialah kita dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk dari segi halal dan haram. Seterusnya, kita juga dapat melihatkan hubungan silaturahim antara satu sama lain di kalangan pelajar dan juga pensyarah. Amalan yang dapat diambil berdasarkan ayat yang dibagi, kita perlulah mengerti Allah dengan memperbanyakkan ibadah kepadanya. Kita sebagai hamba perlulah sentiasa mencari redha dan rahmatnya, kerana syukur itu bukanlah percuma. Oleh itu, kita perlu sentiasa tajdid niat kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Seterusnya, kita perlulah sentiasa istiqamah dalam setiap amalan yang kita lakukan. Antara amalan yang dapat kita lakukan bagi meningkatkan takwa kita kepada Allah ialah menambahkan amalan-amalan sunat, bersedekah, berzikir dan berselawat dan banyak lagi. Saya amat tertarik dengan satu petikan lagu daripada kumpulan Arhan yang bertajuk Ashabul Kahfi. Petikan tersebut berbunyi seperti ini. Tiada yang mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Jika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kita bukan sahaja dapat mengejar akhirat, malah dunia juga akan mengejar kita. Seterusnya ialah tokoh ensiklopedik iaitu Ibn Sina. Nama sebenarnya ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Nama samaran diberi iaitu Ibn Sina. Beliau dilahirkan pada 370 Hijrah bersama 980 Masihi. Tempat lahirnya di Afshanah, Bukhara, Turki dan berketurunan Turki. Semasa hidup beliau berjawatan sebagai pakar perubatan. Ibn Sina mati pada 428 Hijrah bersamaan 1037 Masihi di Hamazah. Ayat Al-Quran yang telah saya pilih daripada ensiklopedik yang pertama ialah surah An-Nisa ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Sadaqallahul azim. Dan yang kedua, saya memilih surah Ali Imran ayat ke-190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Tadabbur surah Abasa ayat yang ke-24 adalah bermaksud daripada firman Allah dan hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Tafsiran ulama berkenaan surah Abasa ayat yang ke-24 ini adalah berhubung dengan keselamatan makanan. Teraamnya, menurut tafsir Al-Jalalain, lafaz falyanzuril insan adalah bermaksud kepada penelitian untuk mengambil iktibar, dan lafaz ila ta'ami pula ditafsirkan sebagai yakni melihat bagaimana dihasilkan dan diuruskan, yakni sehingga menjadi sumber makanan kepada manusia. Secara pastinya, ayat ini menyuruh manusia untuk berfikir dan merenung bagaimana Allah menjadikan makanan sebagai asbab kehidupan di dunia. Menurut tafsir At-Ta'labi, Allah SWT memerintahkan manusia untuk merenung kepada makanan dan mengambil ibrah daripada kekuasaannya dan penciptaan makanan, dan juga merenung bagaimana Allah SWT telah memudahkan misalnya dengan peralatan tertentu. Seterusnya, untuk tadabbur surah Ali Imran ayat ke-190 adalah bermaksud daripada firman Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah terdapat tanda-tanda bagi orang berakal. Manakala tafsir adalah mengikut tafsir Muyassar, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi yang tanpa ada ciptaan sebelumnya, dan dalam penggantian malam dan siang dan perbezaan waktu keduanya dengan memanjangkan dan memendekkan, benar-benar menunjukkan bukti, iaitu petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang agung atas keesaan Allah SWT bagi orang-orang yang mempunyai akal-akal yang sihat. Berdasarkan surah Abasa ayat ke-24, sebagai seorang mahasiswa, kita hendaklah sentiasa menjaga pemakanan seperti memilih makanan yang sihat dan tidak memudaratkan kesihatan. Sebagai contoh, kita boleh merujuk piramid makanan supaya kita boleh mengambil makanan yang seimbang. Kita juga seharusnya mengelakkan makanan yang boleh menjejaskan fikiran kita sebagai mahasiswa, kerana minda perlu dijaga supaya ilmu yang kita pelajari dapat difaham dengan mudah. Seterusnya, dalam surah Al-Imran ayat ke-190, orang yang mampu memahami bahawa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka itulah ulul albab. Yang menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang besar. Melalui surah Al-Imran ayat ke-190, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan hamba-Nya untuk merenung alam langit dan bumi. Kita sebagai mahasiswa hendaklah sentiasa menggunakan akal fikiran kita untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kita tidak lalai dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, amalan yang dapat kita amalkan berdasarkan ayat-ayat tersebut ialah memanfaatkan pada waktu siang sebagai waktu bekerja, manakala waktu malam adalah waktu rehat. Dengan jelas Allah menyebut banyak kali yang maksudnya Dia telah menjadikan malam untuk kita tidur. Sebagai apa? Untuk memberi rehat kepada badan kita, dan siang pula sebagai masa untuk mencari rezeki. Selain itu, digalakkan juga untuk beribadat pada waktu malam. Kerana apa? Kerana pada siang harinya manusia itu banyak urusan dan kesibukan yang memanjang. Dari ayat-ayat yang dibawakan di atas menunjukkan bahawa waktu siang dan malam itu mempunyai fungsinya yang tersendiri. Waktu siang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas kita masing-masing. Manakala waktu malam pula, menurut Al-Quran, ia digunakan untuk dua perkara, iaitu untuk tidur, berehat dan beribadat. Maka sepatutnya beginilah pembahagian masa bagi seorang Muslim itu.